Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Rozaidah binti Haji Abdul Rauf. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 4, tutorial Selasa, akan membentangkan hasil projek psikolinguistik yang telah dijalankan. Tajuk kajian yang dipilih ialah keberkesanan model pembacaan atas ke bawah dalam mengukur kefahaman membaca isi kandungan teks Keratan Akhbar oleh pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 4. Frederick Bartlett merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah skema yang membawa pengertian sebagai suatu pengaturan aktif yang berlaku dalam minda seseorang tentang reaksi ataupun pengalaman lepas. Teori skema merupakan semua pengetahuan yang teratur ke dalam unit dan di dalam unit pengetahuan ini, maklumat akan disimpan. Menurut teori ini juga, skemata mewakili pengetahuan sedia ada tentang sesuatu konsep yang ada pada minda pembaca. Oleh itu, dalam menjalankan kajian ini, teori membaca Goodman 1976 telah dipilih oleh pengkaji dan di bawah teori membaca Goodman 1976, pengkaji telah memilih untuk memfokuskan kepada model membaca atas ke bawah ataupun model top-down. Seterusnya, objektif kajian. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah menyenaraikan beberapa objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti cara pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 4 membaca Keratan Akhbar. Dan yang kedua ialah menghubungkaitkan cara pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 4 membaca Keratan Akhbar berdasarkan teori membaca Goodman 1976. Persoalan kajian. Bagi mencapai tujuan dan objektif kajian ini, pengkaji akan mendapatkan jawapan kepada persoalan yang berikut. Yang pertama, apakah cara pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 4 membaca Keratan Akhbar? Dan yang kedua, bagaimanakah penjelasan yang digunakan bagi menerangkan cara pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 4 membaca Keratan Akhbar berdasarkan teori membaca Goodman 1976? Dalam menjalankan kajian ini juga, terdapat beberapa batasan kajian yang dihadkan oleh pengkaji. Yang pertama ialah responden yang dipilih merupakan pelajar tingkatan 2 hingga pelajar tingkatan 4. Pelajar ini dipilih kerana memiliki pengetahuan sedia ada yang lebih meluas berbanding pembaca kanak-kanak. Pemilihan responden ialah seramai 5 orang, iaitu 2 orang pelajar tingkatan 2, 2 orang pelajar tingkatan 3 dan 1 orang pelajar tingkatan 4. Responden juga terdiri daripada kedua-dua jantina dan penutur bahasa Melayu sahaja yang dipilih sebagai responden. Dalam kajian ini juga, pengkaji menggunakan Keratan Akhbar dan data rakaman untuk menganalisis data kajian. Kepentingan kajian. Kajian yang dijalankan ini diharapkan dapat memberi input mengenai teori skema yang memainkan peranan penting dalam pemahaman membaca. Kajian mengenai teori skema yang digunakan dalam pemahaman membaca dapat memberi pendedahan tentang cara pelajar menggunakan skemata. Hal ini secara langsung membantu pelajar memahami isi kandungan teks yang dibaca serta mengalahkan berlakunya interaksi otak pelajar dengan teks yang dibaca. Selain itu, pelajar akan menggunakan pengetahuan sedia ada atau pengalaman mereka untuk memahami isi kandungan teks yang mereka baca. Selain itu, dengan mengaplikasikan teori membaca Goodman 1976 dalam pemahaman membaca bagi pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 4, iaitu dengan menggunakan model atas ke bawah dapat menambah pengetahuan kepada pembaca yang lain tentang teori tersebut. Hal ini demikian kerana teori ini memperlihatkan bahawa membaca adalah sebahagian daripada proses pengembangan skema seseorang pembaca secara terus-menerus. Oleh itu, penggunaan dan pengaplikasian teori Goodman 1976, iaitu model atas ke bawah dalam membaca, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan kepada pengkaji yang lain pada masa akan datang. Seterusnya, metodologi kajian. Untuk metodologi kajian, terdapat 3 kaedah kajian yang digunakan, iaitu kaedah kajian, kaedah pencukilan data, kaedah kualitatif dan kaedah analisis struktur teks. Kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah pencukilan data. Kaedah ini akan memperlihatkan penceritaan semula isi kandungan teks Keratan Akhbar yang dibaca oleh pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 4. Kajian ini juga menggunakan instrumen kajian bersifat kualitatif,
Kajian kualitatif dilakukan dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui cara pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 4 membaca keratan akhbar dengan menggunakan skemata. Dari segi pengutipan data dan penjanaan teori, kaedah kualitatif dalam kajian ini menggunakan kaedah interaksi secara bersemuka atau dikenali sebagai kaedah temu bual. Pengkaji akan merakam video untuk tujuan menganalisis dan menghasilkan data kajian. Selain itu, kajian ini juga menggunakan kaedah analisis struktur teks. Pengkaji menggunakan satu keratan akhbar dari utusan Malaysia yang bertajuk Pelitup Muka Punca Masalah Alam Sekitar. Tujuan pengkaji menggunakan keratan akhbar ini adalah untuk responden membaca isi kandungan teks tersebut serta memberi kefahaman terhadap pembacaan tersebut. Berdasarkan dapatan satu ini, pengkaji mendapati kesemua responden menggunakan pengetahuan sedia ada mereka untuk memahami dan membuat perkaitan terhadap maklumat yang disampaikan dalam akhbar yang dijadikan sebagai bahan bacaan. Maklumat sedia ada yang diperoleh ini juga didapati melalui televisyen, media sosial dan lain-lain tersimpan kemas dalam sistem skema mereka. Dan apabila aktiviti membaca ini dilakukan, ia akan menjadi perangsang untuk melihat sejauh manakah pemahaman membaca mereka dipengaruhi oleh teori skema ini. Dengan itu, sebanyak 5 orang responden telah ditemu bual untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Baiklah, pada bahagian ini, pengkaji akan menjelaskan dapatan yang diperolehi hasil daripada temu bual yang dilakukan. Bagi 2 orang responden dari tingkatan 2, responden telah menunjukkan cara membaca yang fokus dan ia telah memberi kesan dalam membantu responden tersebut mengembangkan keupayaannya untuk membuat kesimpulan terhadap maklumat yang diperolehi. Seterusnya, bagi responden tingkatan 3 pula, cara membaca responden menunjukkan pengetahuan sedia ada sangat membantu responden menghasilkan makna dalam data tersebut. Responden ini juga didapati memahami hubungan sebab dan akibat yang berlaku di sekeliling mereka dan seterusnya dapat mengaitkannya dengan maklumat yang disampaikan di dalam akhbar yang dibaca. Selain itu juga, responden daripada tingkatan 3 ini turut menunjukkan bahawa dengan pengetahuan sedia ada yang dimiliki, perkara ini membolehkan mereka dapat merumuskan makna tanpa bergantung dengan sepenuhnya kepada ayat dalam teks akhbar berkenaan. Seterusnya, bagi responden daripada tingkatan 4, pengetahuan sedia ada yang dimiliki sangat membantu pembaca untuk memahami maklumat akhbar berkenaan walaupun terdapat istilah-istilah yang tidak diketahui oleh mereka. Oleh itu, perkara ini dapat dirumuskan bahawa kesemua responden yang mempunyai pengetahuan sedia ada dapat melakukan hubung kait terhadap maklumat yang dibaca dalam keratan akhbar berkenaan. Perkara ini turut menjelaskan bahawa pemahaman pembaca seseorang individu itu dipengaruhi oleh skemata yang ada dalam sistem kognitif mereka. Saya akan meneruskan dapatan kajian yang kedua, iaitu pengkaji menghubungkaitkan cara pembacaan responden dengan teori Goodman pada tahun 1976. Dalam teori ini, pembaca terlibat dalam membentuk hipotesis, membuat input sampel, menguji, membuat hipotesis semula jika perlu atau mengesahkan hipotesis dan membuat sampel semula. Dalam teori model pembacaan atas ke bawah ini, hipotesis boleh diuji dalam 2 cara, iaitu membandingkan maklumat yang dikaji dengan pengetahuan sedia ada pembaca berdasarkan topik yang dibaca dan juga menghubungkannya dengan maklumat lalu yang telah diproses dalam teks yang dibaca. Sebagai contoh, pengkaji mendapati bahawa cara bacaan pelajar tingkatan 3 ini tidak hanya mengeluarkan makna daripada teks tetapi terdapat proses menghubungkaitkan maklumat dalam teks dengan pengetahuan sedia ada yang dibawa olehnya terhadap pembacaan mereka.
Pengkaji juga mendapati bahawa petikan asal Keratan Akhbar yang dibaca oleh pelajar tingkatan 3 ini sangat berbeza dengan apa yang disampaikan oleh mereka berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam teori ini juga, pembaca juga secara kekal atau konsisten membuat pengesahan terhadap setiap hipotesis yang dibuat. Jika hipotesis yang dibina oleh mereka tidak dapat diterima atau tiada kaitan dengan maklumat yang dibaca, maka mereka akan membetulkan hipotesis tersebut dengan pengetahuan sedia ada yang dimiliki oleh mereka. Pembaca juga akan membaca hipotesis atau data yang dikaji dari mula hingga akhir bacaan data tersebut. Sebagai contoh, pelajar tingkatan 2 memberi ramalan kepada pengkaji setelah melihat Keratan Akhbar iaitu tentang penggunaan pelitup muka yang dikaitkan dengan wabak COVID-19. Namun, pengkaji meminta pelajar tersebut membaca semula petikan akhbar tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memproses hipotesis atau data yang terdapat dalam keratan akhbar yang dikaji. Selepas itu, responden tersebut memahami apa yang cuba disampaikan dalam keratan akhbar tersebut. Pengkaji juga mendapati responden meneliti dengan bersungguh-sungguh petikan tersebut semasa membaca ayat, perenggan dan keseluruhan teks keratan akhbar. Dengan cara ini, ianya dapat membantu responden untuk mengetahui jenis dan maklumat yang disampaikan dalam keratan akhbar tersebut. Di samping itu, dapatan kajian telah menunjukkan Goodman 1976 telah menghuraikan sesuatu makna dibina berdasarkan pemindahan maklumat antara pembaca dengan teks melalui hubungan khemata. Dalam hal ini, Goodman 1976 telah menegaskan bahawa makna tidak terdapat dalam teks. Jadi, tidak dapat ketahui bahawa responden mencipta makna berdasarkan kefahaman mereka. Walaupun makna terbina melalui pemindahan maklumat antara pembaca dan teks, makna yang dihasilkan bergantung pada ciri-ciri pembaca dan teks. Dalam kajian ini, interaksi antara pelajar tingkatan 3 dan teks turut melibatkan proses kognitif yang aktif di mana pengetahuan latar belakang pembaca memainkan peranan penting dalam menghasilkan makna teks dalam data tersebut. Sebagai contohnya, pengalaman sedia ada pelajar ni dapat membantu dalam pembinaan makna yang terdapat dalam teks seperti berikut. Jadi petikan asalnya adalah pelitup muka boleh mendatangkan risiko besar kepada alam sekitar berbanding beg plastik pengangkut barang kerana secara fakta tiada kaedah untuk mengitar semula bahan tersebut. Jadi responden telah memberikan respon secara lisan, iaitu responden pada pelajar tingkatan 3 telah menyatakan bahawa responnya berdasarkan petikan tu apa yang difahami ialah tiada tong sampah sekitar semula yang hanya disediakan untuk pembuangan pelitup muka menyebabkan manusia membuang pelitup muka di merata-rata tempat dan berlakunya pencemaran. Ini bermakna pembaca mempunyai pengalaman yang lepas, jadi menyebabkan beliau dapat membina makna yang terdapat dalam teks dengan tidak terlalu kebergantungan kepada teks tersebut. Seterusnya, dapatan kajian juga telah mendapati pembaca yang baik akan dapat dikesan apabila mereka berupaya melangkau beberapa bahagian teks dan dapat meragak maklumat yang hendak disampaikan. Dalam konteks ini, pembaca yang mempunyai pengetahuan sedia ada dapat menjangkakan maklumat dalam bahan bacaan berkenaan dan menepati hipotesis yang dilakukan. Contohnya, kajian ini telah ditemui oleh pengkaji melalui responden tingkatan 2. Dalam hal ini, pada permulaannya, bahan bacaan ataupun keratan akhbar itu telah diberikan kepada responden dan responden telah menyatakan bahan bacaan tersebut menjelaskan penggunaan pelitup muka dengan wabak virus COVID-19. Jadi apabila pengkaji telah memberikan keratan akhbar yang berkaitan dengan pelitup muka, responden dapat meragakkan berkaitan dengan wabak COVID-19. Jadi dalam hal ini walaupun tidak secara tepat, jadi pengkaji tidak boleh menghukum itu bukan pembaca yang baik kerana tidak keseluruhan
tidak keseluruhan yang dibaca olehnya. Jadi apabila pengkaji meminta responden untuk membaca keseluruhan, barulah responden tersebut memahami sepenuhnya teks keratan akhbar tersebut. Ini menunjukkan pembaca yang baik sememangnya berupaya melangkau beberapa bahagian teks dan dapat mengagap maklumat yang hendak disampaikan. Dapatan terakhir pula mendapati dalam teori Goodman 1976, pembaca yang memiliki pengetahuan lalu akan menyebabkan kurang kebergantungan kepada teks yang dibaca. Dengan membawa lebih banyak pengetahuan lalu ke dalam proses membaca ini, pembaca akan memperoleh jawapan kepada soalan dan jekaan berkaitan dengan maklumat yang terdapat dalam teks. Perkara ini dapat dilihat pada responden tingkatan 4 yang mengatakan maklumat yang pernah dilihat dalam televisyen mengenai isu yang dibangkitkan dalam teks keratan akhbar yang dikaji. Pembaca dapat memahami keseluruhan teks keratan akhbar tersebut walaupun terdapat beberapa istilah perkataan yang digunakan dalam teks tidak diketahui oleh pembaca. Contohnya semasa sesi temu bual tersebut, dalam keratan akhbar, responden tidak mengetahui perkataan microfiber. Namun begitu, walaupun beliau tidak mengetahui istilah microfiber, tapi berdasarkan pengetahuan lalu, beliau dapat mengaitkan dengan apa yang hendak disampaikan berdasarkan keratan akhbar tersebut. Ini menunjukkan pembaca yang memiliki pengetahuan lalu sememangnya akan kurang kebergantungan kepada teks yang dibaca untuk memahami perkara yang disampaikan. Sebagai kesimpulannya, kajian ini menunjukkan teori skema digunakan dalam proses pembacaan untuk memahami maklumat yang disampaikan. Dalam hal ini, pembaca dapat menyimpulkan maklumat yang disampaikan dengan mengaitkan dengan pengetahuan lepas walaupun terdapat beberapa istilah yang tidak difahami. Hasil kajian menunjukkan responden membaca teks dan seterusnya menyimpulkan maklumat yang ingin disampaikan berdasarkan tajuk teks tersebut. Responden membaca ayat, perenggan dan keseluruhan teks untuk mencari isu penting. Dalam pada itu, Goodman 1976 juga telah menghuraikan sesuatu makna dibina melalui pemindahan maklumat antara pembaca dengan teks melalui hubungan khemata. Perkara ini dapat dilihat melalui pengalaman sedia ada responden terhadap pembinaan makna yang terdapat dalam teks keratan akhbar. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.